sama bersuara lah dalam ruangan maya ni. Jadi tadi pun saya sempatlah mendengar sedikit lah apa yang diperkatakan oleh Ustaz Ustaz Aidi Ustaz Aidi Edward ni. Dia pun telah menyatakan banyak perkara lah berkaitan dengan kuliah, berkaitan dengan pengajian dan sebagainya. Jadi pagi ni kita akan teruskan dengan kuliah duha kita, di mana kalau tuan-tuan tengok lihat kepada tajuk hari ni, saya letak nombor 10 akhlak Rasulullah. Dia kalau nak kira banyak tuan-tuan, tapi sengaja saya letak 10 dulu supaya kita ni bila dengan angka ni tuan-tuan, kita akan lebih peka sikit. Sebab tu dalam agama kita ni semua dengan angka tuan-tuan. Contoh subuh tadi kita solat subuh 2 rakaat, kemudian nanti zuhur, asar, maghrib, isyak, semua dengan angka tuan-tuan. Dan dengan angka juga tuan-tuan, kita akan jadi risau tuan-tuan. Contoh hari ni, 2-3 hari lepas, tuan-tuan pun mungkin perasan kalau tengok kepada angka kes COVID naik mendadak. Jadi apa jua dalam kehidupan kita tuan-tuan, dia ada berkaitan antara satu sama lain. Walau bagaimanapun tuan-tuan, hari ini kita akan lebih fokuslah kepada bab yang kita akan cuba bawa tuan-tuan. Saya sendiri ingin belajar juga dengan tuan-tuan bila kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, bila kita baca kisah para sahabat ni, tidak lain dan tidak bukan tujuan dia semata-mata kita nak ambil ibrah, kita nak ambil penghayatan. Sebab hari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan antara perkara-perkara yang hilang, antara perkara asas yang hilang dalam diri seorang Islam, akhlak tuan-tuan. Satu, akidah tu dah longgar, kena pula dengan akhlak yang kurang, akhlak yang dirosakkan, akhlak yang bercelaru sebagainya. Maka kita hari ini menjadi di kalangan orang Islam yang kehilangan segala-galanya. Sebab tu tuan-tuan, pagi ni saya bawa satu perbahasan supaya kita tengok dan kita dapat belajar semula tuan-tuan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan akhlak yang terpuji untuk kita belajar sesuatu tuan-tuan. Jadi yang pertama tuan-tuan, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diceritakan oleh sahabat yang antara yang rapat dengan Nabi, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Anas disebut qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Anas ni, Sayyidina Anas ni tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Jadi qadam, jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas, fama qala li. Nabi ni dia tak pernah sebut dengan pembantu dia ataupun pekerja dia lah, senang cerita lah, kita sebagai kadang-kadang kita majikan bos, kita ada pekerja, kita ada orang bawah. Nabi tak pernah sebut dengan ungkapan sebegini tuan-tuan. Uffin qat wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wala li syai'in taraktu lima tarakta. Apa dia makna dia? Nabi SAW tidak pernah sebut kepada saya, kata Anas, iaitu bertanya, buat apa ni? Kenapa kamu buat macam ni? Nabi tak pernah sebut perkataan sedemikian. Dan kalau saya tak buat kerja pun, Nabi tidak pernah bertanya, kenapa engkau tinggalkan tugas ini? Jadi tuan-tuan, Nabi SAW seorang yang terbuka dan tolak usul.
Jadi hari ni tuan-tuan, kadang-kadang percakapan kita ni mengakibatkan orang boleh terasa hati. Sebab tu tuan-tuan, hubungan kita dengan sesama manusia ni dia istimewa. Contohlah kita cakap perkataan macam ni lah pada anak buah kita. Anak buah kita, kita datang pejabat, tuan-tuan tengok anak buah tengah mungkinlah berbual ke apa, tak duduk kerja ke, tiba-tiba kita sound cakap, kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat kerja, tanpa kita usul periksa, tanpa kita bertanya terlebih dahulu. Bahkan tuan-tuan, kalau anak kita sendiri pun, kalau kita tengok dia duduk rehat, kita terus sound, kenapa duduk macam ni. Jadi kenapa tu tuan-tuan, mengakibatkan kadang-kadang orang salah faham. Sebab tu tuan-tuan, antara yang terbaik kita bertanya tu tuan-tuan, bertanya dengan keadaan yang baik, terbuka dan bertolak ansur, supaya tuan-tuan, orang yang dengar, yang mengamati pertanyaan kita, yang melihat watak kita tuan-tuan, dia akan lebih mudah senang. Tambah tuan-tuan, contohlah kita nak cakap lah kepada kawan-kawan kita, kenapa ni korang tak semayang, korang ni nak jadi ahli neraka ke, korang ni nak jadi macam ni. Kita dah kita dah cakap satu benda yang direct, yang mengakibatkan kadang-kadang setengah manusia dia tak diterima. Sebab tu tuan-tuan, dalam psikologi lah, sini saya cakap sudut psikologi, bila kita bercakap satu benda yang direct, yang terus kepada perkara tersebut, dia menjadikan orang lebih tak terima. Berbanding tuan-tuan, contoh saya bagi satu situasi keadaan, kita dah tahu dah, ada kawan kita yang mungkin dia tak suka pergi semayang di masjid, di surau sebagainya, ataupun mungkin ada kawan-kawan kita yang tak berapa gemarkan pengajian, kuliah ke sebagainya. Jadi ada kaedah, ada cara tuan-tuan. Mungkin kita boleh duduk sebentar, kita bawa dulu cerita-cerita lain, baru kita masuk perlahan-lahan. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita tuan-tuan, untuk memperkatakan satu benda yang tidak menguris perasaan orang lain, hatta orang tersebut adalah orang bawahan kita. Kita tahu tuan-tuan, kadang-kadang kalau di pejabat, di ofis sebagainya, ada anak-anak buah kita mungkin, ada rakan-rakan kita yang tak nak buat kerja, yang mungkin orang kata mengular sebagainya. Jadi kaedah untuk kita bercakap dengan dia itu perlulah melihat kepada situasi dan suasana, supaya hati manusia, sesama manusia ni, dia dapat dileputkan. Hatta tuan-tuan, kalau kita dengan binatang pun, tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan, contoh kucing lah. Kucing ni kalau liar macam mana pun tuan-tuan, saya pernah tengok tuan-tuan, kucing-kucing liar di jalanan tuan-tuan, bila kita panggil pelan-pelan, kita bagi makan, lama-lama dia pun akan jinak. Sebab tu tuan-tuan, dalam konsep dakwah ni, kadang-kadang akhlak tu tak cakap pun tuan-tuan, dia sebenarnya akhlak. Saya bagi satu situasi tuan-tuan, nak cerita tentang akhlak ni tuan-tuan, sebab akhlak ni dia satu benda yang duduk dalam tuan-tuan. Jiran saya tuan-tuan, seorang bukan Islam tuan-tuan, tetapi kerana kita kadang-kadang bila kita bermuamalah dengan yang baik dengan dia, kita selalu bertanya, "Aunty, sihat Aunty, morning," walaupun dia bukan Islam sekalipun, tapi dia akan feedback balik kepada kita dengan rasa hormat. Hormat tu tuan-tuan bukan kita nak minta, tapi dia semula jadi. Dan semua orang tuan-tuan, baik yang bukan Islam dan Islam, ada akhlak ni. Tapi akhlak kita sebagai orang Islam kena lebih lagi lah. Bercakap, bertutur, menunjukkan sikap yang baik. Itu adalah salah satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi poin yang pertama tuan-tuan, kita ada 10 tuan-tuan, harap sempat lah.
Yang pertama, kita kena terbuka, open tuan-tuan. Uh, Terbuka dan bertolak unsur, bertasamuh. Kalau rasa ada perkara tuan-tuan yang bila kita bercakap, kita bagi pandangan tuan-tuan ya, orang tu dia tak nak terima pandangan kita, lebih baik kita diam dulu tuan-tuan. Kita dengar dulu apa yang dia cakap. Sebab apa tuan-tuan, bila tuan-tuan cakap, dia cakap, tuan-tuan cakap dan cakap tuan-tuan, dah lama tuan-tuan, dia akan menimbulkan kemarahan. Sebab kemarahan ni tuan-tuan, dia daripada dalam api kemarahan yang ditiupkan oleh syaitan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita berlapang dada, terbuka, bertolak unsur, jiwa kita akan lebih tenang. Bila tenang tuan-tuan, maka mudahlah kita buat perkara-perkara ibadah yang lain. Itu yang poin yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan ya, Nabi SAW sifat dia, Nabi meninggalkan, tadi Nabi bertolak unsur. Yang kedua tuan-tuan, baginda Nabi SAW tidak pernah mengucapkan ucapan yang buruk. Seorang sahabat menggambarkan bagaimana Abdullah bin Amir bin Al-As, dia mengatakan bagaimana Nabi SAW katanya, Nabi SAW adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kerana Nabi sebut orang yang terbaik adalah yang paling baik akhlak dia. Dan ini diakui oleh Abdullah bin Amir. Mengatakan Nabi tak pernah cakap di depan sahabat ataupun menunjukkan perbuatan yang buruk, cakap ucapan yang buruk. Walaupun perkara tersebut memang buruk. Ini payah tuan-tuan, kita nak cuba latih diri. Contohlah, kita dengarlah kalau ni pejabat ataupun ni kejiranan kita dan orang bercakap hal-hal keburukan orang lain, maka kita suka jadi penambah perisa. Kita kata ya betul saya tahu orang tu si Polan bin si Polan tu, si Polanah bin si Polan tu memang macam tu, memang dia macam tu. Kita tambah, kita antara orang yang penambah perisa. Malah tuan-tuan dan minta maaf saya sebutlah nama kepada golongan kaum wanita, sebab saya pun ada isteri tuan-tuan ya. Kadang-kadang tu bila kita tanya tu saya cakap lebih lagi. Tambah lama-lama kadang benda yang tak sepatutnya kita cakap ataupun benda tu rasa setakat tu je kita telah membawa satu perkara yang lebih besar. Lebih baik tuan-tuan kita diam. Lebih baik kita berdiam. Ada soalan ke tu? Kita berdiam diri lebih baik. Kerana bila kita menambah tu akan mengakibatkan suasana ataupun keadaan lebih teruk. Contoh saya bagi satu situasi, kita baca dalam grup WhatsApp, surau ke masjid ke, orang ni cerita macam ni. Jadi kita pun nak respon. Cepatnya kita respon tu kadang-kadang mengakibatkan kita tak fikir dulu apa yang kita cakap. Ini payah tuan-tuan. Dia orang Islam yang baik, dia sifatnya dia tenang. Kalau ada perkara yang tak perlu nak dia bercakap, lebih baik dia diam, lebih baik diam tuan-tuan. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap ni, dia akan mengakibatkan kita bercakap, memperkatakan sesuatu perkara yang kita sendiri pun kalau dengar pun tak suka tuan-tuan. Dah muda ni macam nak tanya soalan ke? Macam mana kena tanya moderator ni? Macam mana? Angkat tangan ni. Boleh ke moderator? Ada nak berinteraksi ke? Tak ada respon. Okey. Tak apa, kalau macam tu saya teruskan. Kalau ada soalan ke apa, boleh type di chat ataupun nanti moderator boleh bantu untuk nak jawab soalan. Jadi perkara kedua, kita tinggallah perkara-perkara yang keji dan juga perkara yang kita rasa benda tu nampak macam tak keji tapi kita bersubahat dengan dia. Contoh, bila dalam satu kelompok memperkatakan tentang seseorang, kita kata mengumpat senang cerita hal orang lain. Walaupun benda tu betul.
orang ni sekian lah. Limit kita beredar tuan-tuan. Sebab apa? Takut bila kita join masuk dalam grup tersebut, kita antara orang-orang yang menambah perisa. Daripada benda tu sikit, dia akan jadi panas, merebak dan kita sebarkan ataupun viralkan benda tu. Maka na'udzubillah min zalik, kita akan terlibat dengan satu perkara yang kita sendiri rasa kita pun tak suka kalau orang sebut benda yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, sidang jemaah sekalian yang bersama-sama pada pagi ini, Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan orang. Seorang sahabat menceritakan, iaitu Sahal bin Sa'ad, dia ceritakan ada seorang wanita ni tuan-tuan, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia bawa satu kain yang dipanggil burdah, yang ditenun tuan-tuan. Maka Sahal berkata, apa yang dimaksudkan dengan burdah ni? Burdah ni satu kain yang macam selendang tuan-tuan. Jadi dia mengatakan, wanita itu dia berkata kepada Nabi, dia bawa satu kain tuan-tuan, dia cakap dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, aku berjahit ni dengan tangan aku sendiri. Dia nak bagi hadiah pada Nabi. Maka kata wanita tu, aku membuatnya untuk menjadikan pakaian kamu. Maka Nabi SAW ambil kerana Nabi merdukan. Jadi Nabi pun jumpa dengan kami dengan pakai kain tersebut. Lalu ada seseorang yang cakap macam ni dengan Nabi, wahai Rasulullah, tengok kain tu bagusnya, bagilah pada saya. Nabi, orang bagi pada Nabi. Lepas tu Nabi jalan jumpa dengan sahabat-sahabat, orang lain tengok pula, sahabat tengok, cantik kain tu. Cantik kain tu, boleh tak bagi pada kami? Jadi Nabi tak ada masalah. Nabi kata tak apa, ambil. Cuba kita tuan-tuan. Susah tuan-tuan. Susah kita nak memberi satu benda yang diminta oleh orang lain. Lagi-lagilah perkara tersebut, benda tersebut yang kita sayang, kita suka. Ini menunjukkan dulu tuan-tuan satu akhlak Nabi SAW. Nabi tak pernah tolak permintaan orang lain. Selalu membantu, selalu menolong. Malah tuan-tuan, Nabi adalah orang yang paling ringan. Ringan ni maksudnya ringan tangan, suka bersedekah. Jadi ini juga tuan-tuan menjadi satu perkara yang kita kena belajar. Belajar tuan-tuan, setiap hari, setiap ketika tuan-tuan, cubalah cari perkara-perkara apa yang kita boleh menggembirakan orang lain. Walaupun kadang-kadang orang tu tak minta tuan-tuan. Ini satu sifat yang baik, lagi baik tuan-tuan. Satu sifat tuan-tuan dalam diri manusia, bila kita diminta, baru kita nak bagi. Ini sifat Nabi, tak pernah tolak permintaan orang lain. Satu lagi tuan-tuan yang lebih baik, yang Nabi pun buat tuan-tuan, iaitu sebelum diminta, Nabi bagi. Contoh, kita ada duit, kita ada sedikit orang kata kelebihan apa-apa tuan-tuan, kita cari orang untuk diberi. Ini susah tuan-tuan. Sebab manusia tuan-tuan, sifat dia, kita nak bagi pada orang bila tunggu orang minta dengan kita. Susah kita nak jumpa, ataupun tak payah pergi dengan kita sendirilah tuan-tuan. Kita akan rasa sayang satu perkara. Duit contohnya. Duit contohnya tuan-tuan, kata semalam dapat gaji, orang tak minta, kita pun tak bagi. Katalah anak kita tuan-tuan, ataupun isteri kita lah, tunggu dia minta. Contoh kata saya sebagai suami orang lelaki lah, beras saya beli, beras saya beli kan. Jadi isteri tak minta, kita pun tak bagi. Bayangkan tuan-tuan kalau kita tiba-tiba tuan-tuan kita ubah, ataupun kita bagi kata, alangkah baiknya saya tawarkan, kita bagi tahu pada isteri kita, okey, ataupun pada suami kita, contohlah kan, boleh tak saya nak bagi awak sesuatu, kalau awak nak offer pula. Ini satu perkara yang baik tuan-tuan, akhlak yang terpuji, yang menjadikan orang suka dan senang dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau
Saya lah tuan-tuan dia, saya sarankan tuan-tuan dia kalau pergi mana-mana, atau kita bawa lah apa benda lah. Contohlah kita pergi ke tempat-tempat yang ada kanak-kanak, ada anak-anak kecil. Contoh kita bawa sedikit tuan-tuan. Anak-anak ni tuan-tuan bila tengok kita bagi tak banyak pun tuan-tuan, RM1, RM2, muka tu berubah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau di masjid banyak ada di tempat saya tuan-tuan, kita buat program kedatangan ke masjid bagi RM5. Siap pakai baju sekolah. Punya seronok tuan-tuan, kanak-kanak anak-anak ni tuan-tuan untuk hadir ke masjid. Sebab apa tuan-tuan? Sebab suka diberi sesuatu daripada orang lain. Ini tuan-tuan perkara yang kita belajar daripada akhlak Nabi SAW, memberi tuan-tuan. Memberi tanpa diminta dan tidak menolak permintaan orang lain. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat ni susah nak buat, tapi tak mustahil. Nabi seorang yang pemaaf. Pemaaf Nabi SAW ni sehingga kan Aisyah sebut tuan-tuan dalam satu ketika, pernah tuan-tuan satu ketika di mana kalau tuan-tuan masih ingat peristiwa bagaimana Nabi diperlakukan oleh orang-orang Taif, sehingga tuan-tuan ya, malaikat yang menjaga gunung Taif tuan-tuan ya, Taif ni satu tempat yang agak sekarang ni popular lah tuan-tuan di Mekah. Belakang di kawasan gunung tuan-tuan ada lembah, bukit sebagainya. Malaikat datang. Setelah mana dakwah Nabi SAW tidak terima oleh orang-orang Taif. Datang malaikat, nyatakan offer. Kalaulah diizinkan, maka aku akan hancurkan semua orang yang berada di Taif. Tapi tidak, kata Nabi SAW. Walaupun Nabi dibalik batu, Nabi diperlakukan, dicaci, dihina tuan-tuan, tapi Nabi tidak pernah berdedah. Malah Nabi kata, mudah-mudahan orang-orang Taif, mereka ini satu hari nanti akan dilembutkan hati. Maka kita jadi orang-orang yang pemaaf. Pemaaf ni tuan-tuan, salah satu sifat ahli syurga. Jadi kita tuan-tuan dalam kehidupan tu, saya sarankan satu perkara lah, tip tuan-tuan. Dalam doa kita lah, ataupun sebelum kita nak tidur, ataupun kata hujung kehidupan kita tiap-tiap hari malam tuan-tuan. Kita angkat tangan mungkin, ataupun kita cakap secara macam ni tuan-tuan. Saya maafkan kesalahan semua orang. Saya maafkan kesalahan orang-orang yang pernah buat kejahatan ataupun apa-apa dengan saya. Maka tuan-tuan, kita akan jadi orang-orang yang silakan, orang-orang yang tenang. Sebab apa? Kita tak pernah rasa pun marah dengan orang. Sebab bila kita tak maafkan orang, dia akan jadi dendam, dia akan jadi berbekas, dia akan jadi ungkit-ungkit sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Pemaaf macam mana tuan-tuan? Pemaaf yang merelakan diri dia setelah apa yang dilakukan oleh orang lain, mungkinlah dibuat dengan begitu teruk kan. Kadang-kadang kita akan sebut, ustaz tak duduk tempat saya, ustaz tak tahu. Betul, saya mungkin tak duduk tempat tuan-tuan, tetapi sesungguhnya bila kita memaafkan kesilapan, kesalahan orang lain walaupun berat. Contoh, Nabi pernah tuan-tuan berasa hati. Contohnya ketika mana Hindun, tuan-tuan tahu kan macam mana Hindun dia telah mengarahkan seorang lelaki agar membunuh bapa saudara Nabi SAW, Sayyidina Hamzah. Nabi nak tengok muka pun dah Nabi tak nak. Sebab Nabi tahu mereka itu orang-orang yang telah mengakibatkan bapa saudara Nabi SAW dibunuh dengan begitu kejam. Kita pun tuan-tuan kalau tengok perkara tersebut marah tuan-tuan. Tapi dalam hal lain tuan-tuan ada kena perasaan marah tu kena ada. Tapi marah yang macam mana? Marah yang dikawal. Maafkan kesalahan orang. Yang lebih baik tuan-tuan kalau tuan-tuan saya syorkan
kepada para isteri sekalian. Sebelum kita nak pergi mana-mana, okeylah kadang-kadang kita marah dengan suami kita, marah dengan anak kita. Tapi semarah-marah kita tuan-tuan, inilah teman yang kita akan hidup dengan dia, kita akan tua sama-sama dengan dia, kita akan melalui detik-detik sukar, kita akan melalui detik-detik yang kita sendiri pun tak tahu apa akan berlaku pada masa depan. Boleh jadi orang yang kita marah, suami yang kita marah ni, suami yang akan jaga kita bila kita sakit. Walaupun kadang-kadang kita tengok suami kita tak macam suami orang lain lah. Kadang-kadang ada juga orang compare, suami saya sekali. Tapi tuan-tuan, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk kita. Maka kita selalu minta maaf ataupun maafkan. Yang minta maaf satu hal, memaafkan pun satu hal yang lain. Adalah lebih bagus tuan-tuan. Contohlah kita bangun pagi-pagi ataupun selepas solat, salah dengan suami ke, nak pergi kerja ke, kata bang, saya minta maaf bang daripada cucur rambut sampai di kaki, kesalahan saya, redolah saya jadi isteri yang baik. Alangkah seronok tuan-tuan, kita dapat menjalani kehidupan yang sebegitu tuan-tuan. Itu yang keempat. Tadi saya ambil yang ringkas dan ada cerita-cerita yang berkaitan dengan dia tuan-tuan. Yang kelima tuan-tuan, Nabi SAW seorang yang sabar. Nak jadi orang yang sabar ni tuan-tuan, dia banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita sendirilah sabar menghadapi kesusahan, mungkin ramai yang dapat buat. Sabar menghadapi kesenangan, susah. Sebab tu tuan-tuan, ulama' ni dia pecah sabar ni ada beberapa kategori. Pertama, sabar menghadapi kesusahan, sabar menghadapi kesenangan, sabar menghadapi perkara-perkara yang buruk, dan yang keempat, sabar menghadapi perkara-perkara yang baik. Antara yang paling susah buat sebenarnya sabar bila mana kita senang, dan sabar ketika mana kita buat satu perkara-perkara yang baik, contoh ibadah. Dia manusia ni tuan-tuan, sifat dia kadang-kadang dia mudah tak sabar ataupun dia tak tahan sabar. Susah ni mungkin ramai orang boleh susah tuan-tuan. Saya dah tengok dan saya perhati tuan-tuan melalui pengalaman dan sebagainya, orang susah ni tuan-tuan, dia boleh sabar tuan-tuan. Tapi bila diberi kesenangan, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan, dia susah tuan-tuan. Yang ni susah kita nak berterusan ataupun istiqamah. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersabar dengan segala apa yang berlaku. Sebab kita tak tahu tuan-tuan bagaimana kehidupan kita di masa akan datang. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan kita rasa hidup kita ni dah okey, tapi kita tak tahu akan datang tu macam mana. Contoh macam sekarang ni tuan-tuan, ada orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang keadaan sekarang ni, COVID dah naik. Saya kata mudah saja. Benda ni aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok hari tu kita lihat isu di Palestin, bagaimana Allah takdirkan berlaku peperangan di sana. Dan kita tak tahu tuan-tuan, benda tu mungkin tak berlaku perang di negara kita, tetapi Allah tukar. Allah bagi dalam bentuk yang lain. Allah datangkan satu musibah yang lain untuk memberi kesedaran kepada kita. Walaupun tak berlaku situasi yang macam di sana tuan-tuan, tetapi kita pun akan diuji perkara-perkara yang sama. Sebab ujian orang yang beriman bukan setakat peperangan, kesusahan, hilang harta benda sebagainya. Penyakit pun satu ujian tuan-tuan. Sebab tu benda ni tuan-tuan, perkara ni kita kena sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri. Ini satu mesej ataupun satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jangan leka lah. Sebab baru ni saya tengok ramai sangat kalau kita buka dalam media sosial macam-macam perkara yang kita sendiri pun sebenarnya bukanlah nak rindukan balik suasana masa COVID, PKP sana tu tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok, manusia ni cepat lupa tuan-tuan. Kalau dulu masa
COVID, PKP yang sebelum ini tuan-tuan tu sendiri pun akan perasan bagaimana kita begitu menghargai suasana menjadi orang-orang yang baik, yang taat. Kita rasa galat kalau kita tak boleh pergi ke masjid. Kita rasa susah kalau kita tak ada kuliah-kuliah agama. Kita hanya ada secara online saja. Rasa macam tak sedap kalau tak pergi ke masjid, ada kuliah-kuliah secara fizikal. Dan benda ni tuan-tuan dia akan berulang. Dia akan berlaku dan berulang kepada diri kita tuan-tuan sampailah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan apa yang orang buat pada kita memanglah nak sebut. Contohlah satu situasi lah, kalau saya lah tengok orang susah, kita nak cakap sabar. Sabar tu susah kita nak sebut perkataan sabar kepada orang yang diuji, yang kita sendiri tak melalui dia. Dan orang tu akan cakap, Ustaz bolehlah cakap sabar. Contoh macam Majid baru-baru ni, Ustaz bolehlah cakap sabar, saya yang menghadapi dia, mana boleh sabar. Sebab tu tuan, dalam kita nak melalui detik-detik yang sukar macam ni, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita kena belajar bagaimana untuk menjadi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Menjadi orang-orang yang sabar ni tuan-tuan, dia perlukan mujahadah. Dan kalau kita kata ujian yang kita hadapi itu lebih berat, sebenarnya tuan-tuan, kita kena tengok pada orang lain. Ada orang lebih susah pada kita tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan dia sampai diuji perkara-perkara yang dia tak mungkin. Dia rasa macam dia tak layak. Sebenarnya Allah uji yang apa yang kita sedang hadapi sesuai dengan keadaan dan upayaan kita sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bagi satu perkara yang kita sebenarnya tuan-tuan tak mampu nak hadapi dah. Kalau kita mampu, Allah akan bagi satu perkara tu. Jadi kita kena redha dan kita kena ambil sebagai satu hikmah ataupun ibrah yang baik. Itu Nabi ajar kepada kita untuk jadi orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam ketaatan pun perlu tuan-tuan. Contoh macam hari ni, tuan-tuan stay. Duduk depan handphone ataupun depan gadget, depan laptop masing-masing, nak dengar tuan-tuan apa nasihat-nasihat yang boleh kita ambil sebagai satu panduan. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa kita dah bagus, kita rasa kita dah buat yang terbaik, tapi sebenarnya ada sisi-sisi yang kurang. Ada perkara-perkara yang kita kena baiki dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan. Ada masa kita naik, ada masa kita turun, ada masa kita akan rasa seronok, ada masa kita akan rasa sedih. Itu manusia tuan-tuan. Sedih, seronok, suka, duka, kadang kita ketawa, kadang kita menangis, itu adalah sifat sebagai manusia. Yang penting tuan-tuan, kita sentiasa mengamalkan sifat sabar. Seperti mana yang kita baca tuan-tuan, tadi Ustaz Leni baca dalam surah Wal Asr tuan-tuan, macam mana orang-orang yang sabar, sabar untuk menyampaikan nasihat, sabar dalam menerima nasihat. Itu yang kelima tuan-tuan. Cepat lagi. Yang keenam tuan-tuan. Yang keenam, sangat tawaduk. Ada soalan. Assalamualaikum. Ustaz, mohon bertanya. Tak cepat saya baca. Sekejap, saya tengok balik. Adakah kita memanjangkan berita-berita berkaitan kejahatan dan kekejaman Zionis dan gambar-gambar berkaitan dianggap sebagai mata berita yang boleh membawa fitnah? Itu satu perkara yang lain. Itu kita kata perkara yang kita nak bagi kesedaran terhadap apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di sana. Itulah itu tuan. Itu satu part yang lain. Yang saya maksudkan di sini tuan-tuan sesama kita lah. Sesama kita yang mana kita tahulah mungkinlah katalah keburukan yang bukanlah sampaikan memudaratkan diri sendiri dah. Contoh kita tahulah ada si Polan di sekolah ni
dia ni mungkinlah dia ada satu sifat yang kurang sikit. Jadi perkara-perkara macam ni tuan-tuan kita kena tengok balik. Adakah dengan kita memperkatakan satu perkara berkenaan orang tersebut dapat membantu diri dia? Kalau tak ada bantu, kita cakap sama-sama kita, dia tak tahu. Itu dah jadi empat tuan-tuan. Lebih baik tuan-tuan kita panggil. Kita bertemu mata, kita bersua, kita dah sampaikan nasihat yang baik. Sebab Islam dia mengajar macam tu tuan-tuan. Dia bukannya kita cakap belakang. Bukannya kita cakap belakang-belakang, lepas tu kita sebarkan. Bukannya kita hentam daripada belakang, lepas tu kita jatuhkan. Itu Islam, itu agama tuan-tuan. Sebab tu dalam agama dia ada adab. Ada adab bagaimana nak menegur, ada adab bagaimana nak ditegur, bagaimana adab untuk bercakap satu perkara yang kadang-kadang orang tak suka, mungkin kita tak perlu cakap sebagainya. Itu adab tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk ni tuan-tuan contoh Anas, Sayyidina Anas bin Malik disebut dia pernah nampak Nabi SAW bila berjalan melalui anak-anak kecil tuan-tuan, Nabi bagi salam. Susah tuan-tuan. Orang besar, orang tua nak bagi salam pada kanak-kanak. Kalau tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, jap lagi tuan-tuan pergi surau. Tuan-tuan jumpa sekumpulan budak-budak tengah main tuan-tuan, terus bagi salam. Orang Perak kata idok lah teman. Idok lah teman. Susah. Kadang-kadang kita kata patut korang bagi salam pada aku. Sama lah. Ustaz ke siapa-siapa ke tuan-tuan, guru sebagainya, susah tuan-tuan. Ini tawaduk tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok, orang yang baik, dia akan mulakan dulu perkara-perkara yang baik. Contoh salam. Apa salahnya tuan-tuan? Kita seorang tuan-tuan jalan dalam surau sebagainya, tengok mungkin anak-anak muda lah tengah duduk ke sebagainya. Kita tahulah kita ni, kalau boleh kita kata muda mesti hormat pada orang yang tua. Macam tu. Tapi apa salahnya tuan-tuan? Kita dulu yang memberi salam. Assalamualaikum. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu hari ni, cantik. Memang cantik dan memang terbaik tuan-tuan. Cuba buat tuan-tuan. Jadi bila kita tak boleh buat tu tuan-tuan, dia ada rasa tuan-tuan, ada keegoan tu. Ada rasa macam, takkan saya nak bagi salam pada geng muda ni. Apa barang. Jadi tuan-tuan, kita dah rasa ego, kita dah rasa sombong dengan diri. Sedangkan tuan-tuan, memberi salam, itu lebih baik daripada yang menjawab salam. Ini belum-belum tuan-tuan untuk memberi salam. Sebab budaya ataupun amalan di Malaysia ni tuan-tuan, kalau tengok, kita minta maaf saya sebut lah, kita ni susah nak bagi salam. Yang paling kurang tuan-tuan, kita angkat tangan. Macam tu. Sedangkan tuan-tuan, orang Islam dia ada salam tuan-tuan. Sedangkan kita dalam solat pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar pun kita kena buat perkara yang sama. Sekarang ni tuan-tuan, sebarkan salam. Kalau boleh, jumpalah sesiapa pun, tak kira dia muda ke, tua ke, ataupun sebagainya, maka kita yang jawab. Yang lebih baik kalau kita di perkara bos, ketua, sebagai orang-orang yang dihormati, kita dulu memberi salam kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tambah-tambah kanak-kanak kita. Sebab Nabi dah tunjuk. Nabi dan bersama kanak-kanak, Nabi dulu memberi salam kepada mereka. Itu tawaduk tuan-tuan. Dan dalam situasi yang lain juga tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, Nabi SAW selalu tuan-tuan kita kata cara berjalan. Cara berjalan ni tuan-tuan menampakkan ketenangan kita. Kadang-kadang bila kita berjalan tuan-tuan, biar berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang, dan bila tenang tuan-tuan, kita berpeluang untuk ingat
ingat Allah SWT, berzikir. Contohlah, kita ambil satu situasi tuan-tuan. Kita nak pergi ke surau bela kaki. Jangan tenang tuan-tuan. Tapi syarat tenang, datang lambat. Kalau dah datang lambat, memang berkejar lah tuan-tuan. Nak pergi ke surau sebab dah masuk azan dan orang nak kamat. Jadi, itu yang saya katakan tadi, kita bertawaduk, sama ada dalam perkataan pun sama, dalam perbuatan pun sama, dalam diri kita sendiri pun tuan-tuan, kita kena tunjukkan watak-watak yang sedemikian. Okey. Yang ketujuh tuan-tuan ya, yang ketujuh ada lagi 3 lagi. Sangat mengutamakan Nabi SAW, sangat mengutamakan silaturahim. Sebab apa silaturahim? Sebab silaturahim ni tuan-tuan, dia akan menjadikan diri kita ni orang yang disukai ramai. Pepatah mengatakan, dia ramai kawan, jangan ramai musuh. Kalau ramai musuh ni lah yang macam-macam yang akan berlaku pada kita. Kalau ramai kawan, contoh macam tuan-tuan, ada 124 orang dalam. Ini kawan dia ramai sebab sama-sama mendoakan antara satu sama lain. Membuat perkara-perkara dalam satu kelompok yang ramai begini, maka kita bersaudara di atas satu platform yang sama. Jadi kita ni tuan-tuan ni bukan saja bersilaturahim pada geng-geng kita sendiri. Kalau boleh tuan-tuan, kita bersilaturahim kepada semua orang. Sebab tu saya sebut tadi, pada yang pertama, bagi salam. Bagi salam ni tuan-tuan bukan sahaja kepada orang yang kita kenal. Ni kadang-kadang tuan-tuan nak kenal baru nak bagi salam. Tak kenal pun tak apa tuan-tuan. Assalamualaikum, sebab ucapan assalam ini adalah hak eksklusif orang Islam. Jadi orang bukan Islam tak boleh nak bagi salam. Kalau dia bagi salam pun kita tak jawab sebagaimana salam kepada orang-orang Islam. Jadi bermula hari ini tuan-tuan dan seterusnya, maka kita memberi salam, kita utamakan silaturahim. Macam mana nak utamakan silaturahim ni tuan-tuan? Banyak tuan-tuan. Banyak. Carilah tempat-tempat di mana ramai orang berhimpun. Mana tempat ni? Masjid, surau, tempat-tempat pengajian yang mudah. Kita nak jumpa orang, kita nak bersalaman, kita nak bertanya khabar. Kat pasar ni boleh juga, tapi pasar ni dia susah sikit lah. Sebab orang sibuk nak beli-beli, nak membeli, nak membelah. Lepas tu nak sembang kat situ, ganggu orang. Sebab tu tuan-tuan tadi pernah sebut tuan-tuan, tempat yang terbaik adalah di masjid, di surau, dan kurang baik di pasar-pasar. Sebab tempat tersebut tuan-tuan adalah tempat yang mana kita susah nak berbual, nak bersembang. Boleh berbual tuan-tuan, tapi dia tak boleh lama macam kita berbual ataupun bersilaturahmi di masjid, di surau. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, amalkanlah silaturahim. Antara silaturahim yang baik tuan-tuan, jangan putuskan hubungan. Kalau kita contohlah kita ada ayah kita, mak kita yang dah meninggal, kita ada kawan mak ayah kita yang masih lagi mungkin berhubung, apa salahnya tuan-tuan kita pergi ziarah. Ziarah ni tuan-tuan adalah satu amalan yang baik yang hari ni ramai orang yang tak suka buat ataupun dia rasa leceh lah, susah lah sebagainya. Jadi kalaulah saya boleh syorkan lah, sebab benda ni bila orang dah tak buat tuan-tuan, rasa kita nak buat ni susah. Kalau di tempat saya tu, saya pernah cakap macam ni tuan-tuan kepada jantan kuasa masjid sebagainya, surau. Apa salahnya tuan-tuan, kita ambil lah masa hari-hari tertentu ataupun hari minggu lah kita bagi. Sebab di masjid, di surau ni kita ada jiran-jiran yang duduk depan, duduk belakang, yang duduk berkehampiran dengan masjid. Jadi kita boleh buat program ziarah rumah ke rumah. Tapi kena bagi tahu dulu lah. Kena bagi tahu dulu dengan tuan rumah, di kami daripada masjid, daripada surau, kami nak hadir, nak ziarah. Bila ziarah kita bawa lah sikit. Ya. Ustaz, dalam platform kita sendiri sekarang kadang-kadang kita cuma beri salam, lisan saja okey je. Okey lah.
Okeylah. Adakah salam tu perlu diucapkan? Ya. Salam tu perlu diucapkan supaya kita dapat keberkatan. Cuma tuan-tuan ya, yang terbaik tuan-tuan ya, yang terbaik biarlah tuan-tuan kita memberi salam dengan yang betul lah, bila berjumpa lah, maksud saya berjumpa secara fizikal, sebab itu tunjukkan akhlak kita sebagai orang Islam. Yang saya maksudkan tadi tuan-tuan, kadang-kadang kita jumpa macam ni tuan. Kita lupa nak tonjolkan diri kita sebagai orang Islam yang sebenar. Kadang-kadang boleh kita angkat tangan ni okey lagi tuan-tuan, tapi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ataupun kita jumpa dengan kanak-kanak. Ni bayangkan tuan-tuan, kalau budaya ni ada tuan-tuan, anak-anak kita yang kecil-kecil ni tuan-tuan, dia dah nampak, dia dah terbiasa tuan-tuan, dia akan terbiasa. Satu contoh yang terbaik tuan-tuan ni, kalau saya hari Sabtu saya jadi imam di sini tuan-tuan, ada satu orang ni daripada Gombak, dia akan datang sembahyang kat Masjid Negara. Dia dulu bagi salam pada saya, Assalamualaikum Ustaz Khairul. Dia ingat nama saya. Jadi apa salah itu tuan? Lepas ni kita jumpa kanak-kanak, kita jumpa golongan muda ni, kita dulu memberi salam kepada mereka. Dan ini tuan-tuan, saya percaya orang-orang yang jahat, minta maaf tuan-tuan, orang yang jahat, akhlak sekalipun, kalau walaupun dia tu jahat tuan-tuan, tapi dengan memberi salam kepada dia, dia nak buat jahat kepada kita ataupun dia ada niat sebagainya pun, mungkin niat tersebut akan dilupakan sekejap lah. Sebab salam ni tuan-tuan, dia ada nilai yang cukup tinggi. Dia ada kekuatan roh yang ada kepada umat Islam terutamanya. Jadi saya sebarkanlah salam. Mudah-mudahan salam tu memberi kita kekuatan yang semakin lama kita lupa tuan-tuan. Bila kata kita cakap tentang akhlak Nabi ni, kita kena buat, cuba belajar. Yang ke-8 tuan-tuan, sedang tak sedang nak dekat 8.5 dah. Berani dan dermawan. Dia Nabi sebut dalam 2 rangkaian kata tuan-tuan. Nabi sebut apa? Ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas. Orang yang paling baik ialah paling berani dan paling dermawan. Walaupun hadis ni dicerita tentang berani ni satu part lain, dermawan satu part lain. Tapi kalau kita tengok signifikan tuan-tuan, antara berani dengan dermawan ni, dia contohlah kita hari ni, kita kata kita ada duit sekian-sekian. Kadang-kadang kerana ketakutan kita dengan takut susah, takut miskin ni, kita jadi kedekut nak jadi dermawan. Tu mungkin ada kaitan sikit lah. Tapi bila kita berani tuan-tuan, kita berani sebab apa? Berani kerana benar, sebab kita tahu dan kita faham. Bila kita sedekahkan satu perkara tu, Allah tak akan tutup rezeki kita. Malah Allah tambah. Benda ni susah kita nak buat. Tapi tak mustahil kita boleh buat. Macam mana tuan-tuan? Bermulalah. Kena mula. Kalau nak tahu macam mana perasaan orang yang suka menjadi dermawan ni, kita kena belajar daripada orang-orang yang dermawan. Dermawan ni maksud apa tuan-tuan? Dermawan ni orang yang suka bersedekah, suka membantu, suka menolong. Kalau boleh dekat dia, tak ada, tak apalah. Bagi semua kat orang. Tapi kita ni tuan-tuan, tengok je lah apa yang kita nak bagi pada orang, sampaikan kalau kata benda tu mudarat ke kita, itu kita kena nilai balik. Tapi kalau perkara tu tuan-tuan, contoh tuan-tuan, kalau duit dekat bank, gaji kita ada 50,000, takkanlah kita bagi 10,000 menjadikan susah tuan-tuan. Saya pernah jumpa tuan-tuan seorang jemaah saya. Orang dia biasa tuan-tuan, jual nasi lemak dia. Jual nasi lemak kat kedai. Tapi dia tidak pernah loket untuk memberi sumbangan. Sampaikan dia tanya pada saya pula, Ustaz, ada lagi tak tempat-tempat yang nak bagi sumbangan? Adalah lagi orang-orang yang perlukan sumbangan. Dan sampaikan satu tahap, saya kata tak apalah, ajar simpanlah duit tu, nanti kalau ada perlu saya cakap. Ni orang macam ni tuan-tuan, dia suka berderma, suka berderma. Okey.
Saya ingat yang kedua, yang terakhir, Nabi SAW seorang yang pemalu, dan juga Nabi SAW seorang yang bersederhana. Malu ni tuan-tuan, dia bukan malu nak belajar, malu nak buat baik sebagainya. Malu yang dimaksudkan ni ialah malu mengerjakan kejahatan. Malu apabila tak buat benda baik. Itu malu. Bukan malu nak belajar benda baik. Malu bila bercakap. Contohlah kita muhasabah hari tuan-tuan, bila kita tengok balik, kenal balik, saya pagi tadi dah cakap benda yang tak elok lah. Malu kita kepada Allah. Pagi tadi saya tak baca Quran, malu saya kepada Allah. Saya di ustaz, saya di imam, kenapalah saya tak baca Quran. Itu malu. Contohlah, malu sebab kita tak buat benda-benda baik. Jadi Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat pemalu untuk melakukan perkara-perkara kejahatan. Dan yang terakhir tuan-tuan, adalah bersederhana dalam kehidupan. Yang dikatakan sederhana ni tuan-tuan, bukannya kita kata pakai compang camping, pakai pun tak dicerita pun kadang-kadang biasa tuan-tuan, rosak selalu, tak betul. Yang dikatakan sederhana ni tuan-tuan, bila Nabi SAW imbangkan dunia dengan akhirat. Dunia Nabi ambil, dunia Nabi tak pernah tinggal, akhirat Nabi utamakan. Sebab bila kita kejar kepada akhirat, dunia tu akan ikut tuan-tuan. Hari ni silap. Ramai orang nampak dunia sehingga mengabaikan akhirat, dan akhirnya tuan-tuan, dia punya work, dia panggil work life balance ni tak ada tuan-tuan. Hidup ni tuan-tuan hanya kerja. Tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan akhirat. Jadi tuan-tuan ya, saya ingat mungkin yang terakhir lah, saya ingat tuan-tuan ya, saya nak sebut satu perkara tuan-tuan ya. Sederhananya Nabi SAW sehinggakan dalam bab makan, bab berpakaian, bab bermuamalat dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi sentiasa jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita, bila kita terlalu sangat lebih, contohlah kita maaf saya sebutlah di sini, kadang-kadang bila kita buat satu perkara yang melebihi kemampuan kita ataupun kodrat kita sendiri, ataupun diri kita tak mampu sebenarnya, tetapi bila kita buat juga, maka ia boleh merosakkan diri kita. Jadi bersederhanalah dalam setiap apa yang kita buat, percakapan, perkataan. Tapi kalau bab ibadat tu tuan-tuan, dia bukan kata bersederhana tu kita buat biasa-biasa, tapi tambah baik. Tambah baik dari hari ke hari, maka insya-Allah perkara tersebut dia akan jadi lebih baik dan akan baik. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan yang berada di sini, kita dapatlah mencontohi sedikit apa yang kita bincangkan antara akhlak Nabi SAW yang kita boleh ikut dalam kehidupan kita. Dan saya tengok jam pun dah 8.31, dan tajuk hari ni dah tajuk yang ringkas sajalah pada saya lah. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator untuk acara seterusnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin saya ada kita boleh jawablah soalan daripada jemaah ini. Katanya kadang-kadang kita beri salam ni melalui lisan saja. Adakah salam tu perlu kita ucapkan melalui WhatsApp ke apa ke platform digital ni kan? Dan yang keduanya, soalan yang keduanya berkenaan dengan salam daripada non-Muslim tu, yang berada dalam kelompok Muslim. Jika tidak dibenarkan menjawab salam tersebut, bagaimana sebaik-baiknya ucapan yang boleh kita ucapkan jika kita untuk sedemikianlah. Sila Ustaz berikan pencerahan. Terima kasih. Yang okey, kalau tuan-tuan tengok pasal kadang-kadang kita tak pasal tuan-tuan, non-Muslim di kalangan ni dia suluk sama bagi salam. Itu tak ada masalah. Kalau kita tak pasal tak apa tuan-tuan. Tapi kalau one to one,
dia sendiri bagi salam tu, kita nak hormat dengan dia, kita tak jawab pun tak apa tuan-tuan, ataupun kita sekadar orang kata jawab bukan kepada yang salam seperti mana dia sebut Assalamualaikum. Saya pun selalu tuan-tuan, jiran saya macam dia 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 bagi salam salam hello morning kan, kita morning je lah. Morning je. Sebab kadang-kadang dia lebih kepada dia nak greeting kita, dia nak entertain kita mungkin lah, dia nak rasa hormat, respect kan. Jadi kita jawab tu bukan seperti mana salam kita dengan orang Islam lah. Sebab seperti mana saya sebutkan tadi, salam untuk kita sama Islam tu adalah eksklusif, terlalu eksklusif. Sehingga tuan-tuan dengan orang Islam ni pun tuan-tuan, kita tak nak mengecewakan mereka, kita tak nak hati mereka terguris, walaupun mereka beri salam seperti mana kita selalu bagi pada orang Islam juga, tapi kita tak buat seperti mana yang diri jawab tu tuan-tuan, bukan seperti mana mereka bagi salam tu pandangan saya lah. Ustaz boleh ulang summary 10 adab Nabi? Boleh. Okey, tak apa. Tak apa Ustaz, kita dah kesusukan masa. Mungkin saya akan, yes, saya betul. Ustaz pun dah ada, Ustaz Muhammad Faizal pun dah ada. Okey, yang ini kita akan share dia punya rakaman ni, dan mungkin Puan Wahaini, Puan yang bertanya tu, Khadijah ya, boleh semak dalam rakaman tu nanti. Dan Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Khairul Ashraf ya, atas perusahaan ilmu mengenai akhlak Rasulullah yang sewajarnya kita ikuti. Dan itulah antara beberapa sifat ataupun 10 akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan ia patut diteladani oleh umat Islam kini. Dan kemuliaan seseorang itu bergantung kepada akhlak peribadinya, yang mana akhlak yang memandu diri seseorang itu pula bergantung pula pada keadaan hatinya. Dan jika baik hatinya, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan mudah-mudahan perkongsian ini menjadikan kita umat Islam yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga ini memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman dan kemanfaat buat kita semua. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.